Tapi yang melibatkan dia trik, dia guna kecepatan tangan dia trik kita. Benda tu ada kat tangan dia tapi dia sorok, dia nampak hilang. Contoh duit shilling. Dia pegang duit shilling tu, dia selit celah ni. Dia tunjuk kita, tak ada duit shilling hilang. Sekali juga, ada duit shilling. Padahal duit shilling tu di tangan dia je. Yang tu boleh. Tapi masih jadi perbahasan. Sebab apa? Seandainya ilmu silap mata ni tak boleh langsung, maknanya kita tak boleh tengok filem-filem dalam televisyen. Sebab dalam televisyen tu semua pakai silap mata. Dia ada trik dia. Contohnya kita tengok satu orang lelaki, dia tendang orang lelaki lain melambung, jatuh. Kita nampak macam betul. Tapi sebenarnya yang kena tendang tu dalam badan dia dah ada pad dah. Dia kena tendang memang tak sakit, dia pakai. Dan tempat dia jatuh tu pun dia letak tilam siap-siap dan dia kambus dengan tanah. Jadi dia kena tendang, melambung tu betul lah. Jatuh pun betul tapi dia tak sakit. Yang tu kira silap mata lah tu. Kalau silap mata diharamkan sepenuhnya, maksud dia filem kita tak boleh tengok langsung. Cerita P. Ramlee, dia baca doa cerita Alibaba bujang lapuk, tiba-tiba terangkat pintu gua. Kalau ikut pandangan kita memandang, pintu gua tu betul-betul naik sendiri. Tapi sebenarnya ada orang di dalam tolong tarik. Yang tu silap mata lah tu. Kalau silap mata diharamkan sepenuhnya, tak boleh tengok lah cerita P. Ramlee tu. Tu cerita dia. Mentera-mentera. Mentera-mentera ni dia adik-beradik dengan jampi, dengan serapah. Macam-macam lah mentera. Para sahabat pernah tanya pada Nabi Muhammad, boleh tak kami baca mentera-mentera mengubat yang zaman jahiliah dulu kami pakai? Nabi Muhammad kata boleh, dengan syarat tak ada unsur-unsur syirik dalam dia. Boleh baca. Tapi mentera-mentera yang biasa di alam Melayu ni, dia ada unsur-unsur syirik. Nak tutup unsur-unsur syirik ni biasanya, bukan semestinya, biasanya mula-mula dia sebut bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca mentera dia bla 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 bla, proh-preh semua. Last sekali dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mula dengan bismillah, tutup dengan dua kalimah syahadah. Maksud dia mentera tu boleh lah tu. Padahal kadang-kadang mentera yang tengah-tengah tu dia berisi dengan benda-benda yang syirik. Saya baca contoh satu mentera. Ni mentera ni kalau suami jenis liar, orang zaman dulu lah pakai. Dia kata mentera tepuk bantal. Suami ni kira tak mau balik selalu. Dia tidur rumah siapa tak tahu. Jadi mak mentua kita pun pesan, kamu bacalah mentera-mentera ni, tepuk di bantal, panggil suami balik, garanti dia balik. Kita pun bacalah. Padahal isi dia kata tak tahu apa benda. Contohnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk bantal, panggil semangat datang dalam mimpi. Aku tak menepuk bantal, aku menepuk jasad dan roh suamiku Ali bin Abu. Satu badan, dua nyawa, satu jasad, dua nyawa, rindu kasih, sayang kasih. Goncangkan jasad dan roh suamiku Ali bin Abu. Tepuk bantal. Lalu suami dia balik betul yang itu. Memang betul lah jampi ni. Yang suami dia pula nak balas pula. Kata, isteri aku nak panggil aku dengan jampi ni, aku balas pula. Nak bagi dia tunduk pula dengan aku. Macam kita sembang dulu pasal perubatan Islam. Yang suami ni pula, dia ambil satu kain, dia tulis ayat Quran, dia letak di bawah bendul. Supaya kalau isteri dia melangkah, isteri dia akan dengar cakap dia. Memang betul lah, bila isteri ni langkah bendul tu tadi, isteri ni jadi ikut je cakap suami. Sebab apa? Dia dah langkah ayat Quran. Suami pun seronok lah, isteri aku dengar cakap aku kata AA lah, aku kata ZZ lah. Padahal dia dah buat amalan apa tu? Dia tulis ayat Quran pada kertas, dia letak bawah bendul, dia biar isteri dia melangkah tanpa disedari. Dia hina ayat Quran. Tak kena. Kata Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan sihir tiwalah adalah syirik. Dosa syirik ni dia tidak diampun. Yang ni kita kena hati-hati. Sihir tiwalah ni ialah sihir pengasih. Orang perempuan zaman dulu dia buat supaya orang lelaki sayang kat dia. Kalau macam isteri, supaya suami sayang kat dia. Jadi jampi-jampi, tangkal-tangkal sihir macam ni tak boleh, syirik. Dosa syirik tidak diampun. Ni yang kita takut. Antara lain yang mantra yang selalu dibaca, mantra mandi. Mandi bunga tu okey. Sebab apa? Kita berubat dengan warna tu, terapi warna, dan juga berubat dengan bau, yang tu okey. Tapi kalau niat dia salah, tak boleh lah.
Niat mandi bunga supaya dapat kahwin, dia tak kena. Niat mandi bunga supaya pelaris lah apalah, dia tak boleh. Contoh yang di sini, masa nak mandi tu dia pun baca lah, mandiku mandi air nur aman jani, siraman sekali mudahlah kulitku, siraman kedua datanglah kasih sayang sekalian yang memandang, siram ketiga memancar cahayaku, kerana aku memakai pemikat bidadari dari syurga, nurun ala nur. Tu dia pun mandi. Dan dia beranggapan lepas ni ramailah orang lelaki, orang perempuan suka kat dia. Yang ni pun tak boleh. Ya? Sebab mentera ni lah, kita tak tahu apa maksud mentera ni. Dia panggil siapa tu? Ya? Jadi lebih baiklah jangan. Jadi mantra ni dia berasal daripada perkataan Sanskrit, kitab Hindu zaman dulu, zaman purba dulu ni. Masa tu kitab Hindu, kitab Veda ni dia dalam bahasa Sanskrit tua. Di sanalah disebut mantra. Ayat-ayat dalam kitab Veda tu dia sebut mantra. Kita sebut ayat, dia sebut mantra. Mantra 1, mantra 2, mantra 3. Jadi mantra-mantra ni diamalkan oleh orang seluruh dunia. Bukan kata di alam Melayu saja. Kalau kita luaskan pandangan kita, kita akan nampak seluruh dunia memang orang amal. Baik di Eropah, baik di Amerika, baik di Jepun, di negara China, di India, semua pakai amal mantra-mantra ni. Saya tengok dalam internet, orang Jerman. Jerman ni negara orang putih lah di Eropah. Dia ada mantra dia. Antara mantra dia ada satu buku. Disebut Jampi Mersebag. Di Mersebage Zaubersproche. Agaknya macam tu lah kot sebutan dia. Saya sebut mungkin salah lah, kalau orang Jerman dengar dia gelak lah. Tapi tak apalah, kita baca bila. Kalau nak lepaskan diri daripada tahanan, orang ikat kita, ada mantra dia. Yang ni orang putih ni, zaman dulu. Maksud dia bukan orang Melayu saja. Kalau kuda sakit, ada mantra dia nak bagi baik. Saya baca sini satu contoh. Mantra nak perbaik kuda yang sakit. Dalam bahasa Jerman lama. Voll ende Juden, Warren sie Holza, du wat demo balderes wulon. Sin was berenkit, tu bigwal en sin gun. Sunna era sister, tu bigwal en fria. You alla era sister, tu bigwal en woden. Sohe wala chunda, sose ben renki, sose blot renki, sose lidi renki, benzi bena, blotzi bloda, litzi galiden, sose gelimida sin. Ni jampi nak perbaik kuda. Kuda patah kaki nak bagi dia elok balik, ni jampi dah. Kalau ubah dalam bahasa Melayu, yang perkataan akhir tu dia kata apa? Jadi tulang bergeser, jadi darah bergeser, jadi tungkai bergeser. Tulang ke tulang, darah ke darah, tungkai ke tungkai, bagai terikat. Nak bagi kaki kuda ni elok balik.